Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Apa yang akan berlaku di antara hubungan antara Mahathir dan juga Anwar Ibrahim? Walaupun kita dapat lihat seringkali ada saja perbalahan, tapi sudah pasti ada penyokong, sama ada penyokong Anwar ataupun penyokong Mahathir. Mungkin ada yang mahu mereka berdamai. Saya sendiri pun kalau Mahathir dan Anwar berdamai rasanya tidak ada masalah pun. Tapi ini satu tulisan yang saya lihat daripada Syabuddin Husin bertarikh 20 Februari. Jika rasa tak upaya heret Tun Mahathir ke mahkamah, Anwar wajar pilih untuk berdamai. Apa Tun Mahathir Mohamad mahu berdamai dengan Anwar? Dalam temu bual dengan sebuah podcast, bekas Perdana Menteri 2 kali itu secara terbuka menyatakan kesediaannya untuk berdamai dengan Perdana Menteri. Maknanya Tun Mahathir melalui tulisan dan artikel ini bersedia untuk berdamai dengan Anwar Ibrahim. Jelas beliau banyak isu negara dapat diselesaikan secara bersama jika mereka berdua dapat berdamai semula. Saya fikir kalau kita bincang, kita boleh selesaikan banyak masalah. Masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial, masalah pribadi pun boleh selesai. Namun tegas Mahathir, berdamai itu ada syaratnya. Katanya syarat untuk berdamai itu ialah Anwar perlu menarik balik tuduhan yang menuduh beliau mencuri duit negara. Jadi maknanya, adakah di sini saya nak buat satu persoalan lah dan pertanyaan. Adakah di sini Tun Mahathir takut berkaitan dengan tuduhan Anwar yang bahwa beliau mencuri duit negara, menuduh beliau mencuri duit negara? Bila Mahathir takut lalu beliau ingin berdamai dengan Anwar supaya kes ini tidak menjadi satu perkara yang boleh membuat Mahathir berisiko untuk masuk penjara dan disaman. Nah, jadi ini menjadi pertanyaan lah. Ataupun sebenarnya Anwar akan menerima ataupun berdamai dengan Mahathir, lalu Mahathir bakal bersama-sama dengan Anwar di dalam tampuk kerajaan kepimpinan Madani, kerajaan perpaduan hari ini. Dan mungkin tidak mustahil juga Mahathir akan menjadi Perdana Menteri lagi. Tak tahulah, umur Mahathir pun sudah hampir sudah 100 tahun pada tahun ini. Kalau dia mengaku yang tuh saya sangguplah berdamai, tambah Mahathir. Sebelum ini di sebalik Anwar kerap kali mengungkapkan serangan sakau terhadapnya, bekas PM itu pernah mencabar Anwar untuk memberitahu keberadaan wang kerajaan yang didakwa dicuri dan dimiliki beliau. Tun Mahathir berkata, beliau sanggup membawa pulang 100% duit yang dikatakan dicurinya itu dan akan mendermakannya kepada orang miskin. Namun Anwar perlu memberitahu di mana duit itu terlebih dahulu. Mungkin ada di Bank Switzerland. Saya sanggup bersama Anwar pergi ke Bank Switzerland dan minta bank tunjuk akaun saya. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih tuan-tuan dan puan kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Ada satu kejutan untuk Tun Mahathir, kejutan untuk penyokong Tun Mahathir. Akhirnya Anwar Ibrahim mengesahkan satu perkara yang pasti membuat penyokong Mahathir dan mungkin Mahathir sendiri meroyan. Ramai yang tertanya-tanya di saat usia Mahathir mencecah 100 tahun pada tahun ini. Ramai yang tertanya-tanya adakah Mahathir akan terus berundur dalam politik. Walaupun ada gesaan terhadap beliau untuk jangan lagi aktif dalam politik, lebih baik rehat saja, rehatlah Tun Mahathir di rumah. Tapi kita dapat lihat beberapa kali Tun Mahathir membuat kenyataan di media dan kita dapat lihat beliau tidak terlalu aktif tapi masih lagi ada di dalam kancah politik Malaysia. Pada akhirnya Anwar Ibrahim dalam satu kenyataan, pemimpin mana nak jumpa Mahathir soal Anwar? Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan Dr. Mahathir Mohamad bahwa
Kerajaan menghalang beberapa pemimpin asing berjumpa dengan bekas Perdana Menteri itu. Anwar berkata, tiada mana-mana pemimpin luar negara yang ingin bertemu dengan Mahathir. Jangan dilayan sangat, sebab pertamanya, pemimpin luar mana nak jumpa dia. Kalau nak jumpa pun, apa masalahnya? Kalau kawan dia dulu, nak kenal, nak jumpa, tak ada. Yang baru-baru ini, pemimpin Thailand, Jepun, Indonesia, Turki, tak ada yang minta nak jumpa. Kalau minta, tak akan, saya nak kata jangan. Jumpalah, apa salahnya, kata Anwar, seperti dilapor bernama. Anwar berkata demikian dalam sidang media selepas mengakhiri lawatan rasmi ke Bahrain atas jemputan Putera Mahkota dan Perdana Menteri Bahrain Salman Hamad Al Khalifa. Baru-baru ini Mahathir mendakwa Anwar menghalang beberapa pemimpin negara asing daripada bertemu dengannya. Ada pemimpin negara asing dari 2-3 buah negara minta nak jumpa saya. Oh, Anwar kata tak boleh jumpa. Pemimpin itu kawan saya, kenal dengan saya. Mereka datang Malaysia nak jumpalah dengan saya. Namun Anwar cakap tak boleh. Jadi beliau yang potong semua hubungan dakwanya ketika ditemu bual dalam sebuah podcast. Jadi kalau Anwar dah kata pemimpin mana nak jumpa Mahathir, Anwar pun tiada masalah. Pemimpin mana dari luar negara nak jumpa Mahathir, kenapa Mahathir pula kata Anwar yang melarang, memotong hubungan dan sebagainya. Jadi persoalan dan pertanyaan seterusnya, adakah Mahathir cuba memfitnah tapi namun digagalkan oleh Anwar? Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, ada satu berita yang menyebut berkaitan dengan perbelanjaan lawatan Madani ke luar negara, dibandingkan pula dengan perbelanjaan lawatan kerajaan pimpinan terdahulu. Belanja lawatan Madani ke luar negara RM44 juta setahun. Di zaman Najib RM44 juta untuk 5 tahun. Ahli Parlimen PN mempersoalkan kos lawatan PM, Anwar dan Menteri ke luar negara yang mencecah RM44 juta dalam tempoh setahun. Syahidan Kasim, PN Arau berkata, kos berkenaan adalah jauh lebih tinggi berbanding jumlah sama dibelanjakan sepanjang tempo 5 tahun ketika era Najib Razak menjadi PM. Apa yang saya nak mempersoalkan di sini adalah waktu Najib Razak menjadi PM beberapa tahun yang lalu, sekitar saya pun tak pastilah, tapi mungkin kita kena fikir secara rasional dan logik. Kos dan seluruh kos perbelanjaan lah pada ketika itu dan seluruh kos perbelanjaan pada ketika ini sudah pasti tidak sama perbelanjaannya. Jadi apa persoalan dan isu yang nak ditimbulkan oleh PN Arau ini sebenarnya? Oleh itu, dia menuntut penjelasan apakah angka ini adalah tepat ataupun sebaliknya. Semasa saya menjadi menteri dulu, menteri di jabatan Perdana Menteri, jumlah keluar negara, yaitu terdiri daripada perbelanjaan Menteri Kabinet dan juga Perdana Menteri keluar negara, pada masa itu selama 5 tahun, 2008 hingga 2013, sebanyak RM44 juta. Maknanya dari 2008 hingga 2013 dan kos perbelanjaan pada ketika itu tidak bolehlah kita samakan kos perbelanjaan pada hari ini. Jadi saudara-saudara, adakah di sini PN Arau ataupun kepimpinan pembangkang coba untuk memerangkap Anwar Ibrahim dan menteri, ataupun coba untuk menimbulkan isu bahwa kerajaan hari ini menyeleweng dana? Itu menjadi persoalannya. Jadi Syahidan bagaimanapun gagal memaklumkan jumlah kos lawatan luar negara Najib dan rombongannya dalam tempo 5 tahun bernilai RM44,1 juta, tidak mengambil kira lawatan oleh menteri kabinet lain yang di bawah pentadbirannya. Apa komen Anda?